yang murni, atas nama Ilahi kami terus berbakti, langkah tidak berhenti. Melangkah impian terengganu tahun iman, maju berkat sejahtera. Maju Terengganu maju, di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, negeri akan maju, bertakwa iman, walaupun sejahteralah Darul Iman, di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian, dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua, maju berkat sejahtera, tekad kami, impian semua, maju berkat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Untuk memberkati lagi pertemuan kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan ummul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berjumpa di dalam majlis talaqi kitab online mingguan kita pada malam ini, iaitu pada siri yang ke-34 pada malam ini, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan kelas talaqi online kita pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا.
اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Terima kasih kepada pengurusi majlis Al-Fadil Ustaz Mang, tidak lupa juga kepada pihak penganjur, pentalaki kitab, sama ada secara berhadapan ataupun secara live. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan kepada kita semua. Katanya wa tukrahus salatu 'inda istiwa'i illa yaumal jumu'ah. Wa tukrahus salatu, dan makruh sembahyang. Makruh sembahyang. 'Inda istiwa, ketika istiwa. Ketika istiwa, ketika matahari betul-betul duduk atas kepala. Maka itu maksud inda istiwa, ketika istiwa. Dan makruh sembahyang ketika istiwa. Dia asal makruh ataupun asal karahah adalah perkara yang dilarang oleh syarak. Namun larangan tersebut bukanlah larangan putus. Dengan maksud kalaulah mukallaf melakukan perkara tersebut dengan sengaja, baik, tapi tetap tidak berdosa, maka itu asal penggunaan makruh. Itu yang dimaksudkan dengan makruh tanzih. Kita di sana ada makruh tahrim. Tapi kebiasaan dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, kalau itlaqkan makruh, maka dia merujuk kepada makruh tanzih. Itlaqkan. Apa dia itlaq? Diitlaqkan tanpa dikaitkan makruh tanzih ke makruh tahrim, maka dia merujuk kepada makruh tanzih. Biasanya kalau makruh tahrim akan disebut karahah makruh tahrim. Berbeza dalam masalah ni. Makruh di sini adalah makruh tahrim. Menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, makruh di sini adalah makruh tahrim. Makruh tahrim adalah suatu yang dilarang oleh syarak akan sebagai larangan yang putus. Maksudnya dia sama dengan haram. Sama dengan haram kalau buat dosa, kalau ditinggalkan kerana menjunjung perintah maka dapat pahala. Okey, apakah perbezaan di antara makruh tahrim dengan makruh tanzih? Perbezaan di antara makruh tahrim dan makruh tanzih sebagaimana yang disebut di dalam Hasyiah Al-Bujairimi Al-Khatib adalah makruh tahrim adalah ma thabata bidalilin maksudnya makruh tahrim adalah ma thabata bidalilin yahtamilu. Ini perbezaan di antara makruh tahrim dengan haram. Ana ayat kita dah saat ni kan. Apakah perbezaan di antara makruh tahrim dengan haram? Sebab sama, kedua-dua adalah berdosa. Kalau dilakukan berdosa. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Kedua-dua. Makruh tahrim dengan haram. Cuma apakah perbezaan di antara makruh tahrim dengan haram? Dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi Al-Khatib. Hasyiah Al-Bujairimi Al-Khatib. Di sana ada kitab yang dikarang oleh Khatib Al-Syirbini. Yang selain daripada Mughnil Muhtaj, nama dia Al-Iqna' fi halli al-fadhi matni Abi Syuja'. Kitab Al-Iqna' fi halli al-fadhi matni Abi Syuja'. Yang mana dalam kitab tersebut Khatib Asy-Syirbini cuba mensyarahkan panjang lebar daripada kitab matan Abi Syuja'. Soalah kitab tu. Antara kitab tinggi jugalah dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka datang seorang ulama yang dikenali sebagai Imam Bujairimi. Dia buat hasyiah di atas Al-Iqna'. Maka nama dia Hasyiah Al-Bujairimi ala Al-Khatib. Maka itu nama dia. Baik. Yang mana dalam kitab tersebut menyebut bahawasanya makruh tahrim adalah ma thabata bidalilin yahtamilu ta'wil. Apa hak yang sabit dengan dalil yang ihtimal penakwilan dia. Maksudnya boleh ditakwil kepada maksud yang lain. Okey, boleh faham? Dia boleh ditakwilkan
kepada maksud yang lain. Mungkin boleh faham. Maksudnya dalil ni menunjuk di atas larangan kalau buat dosa. Tapi mungkin juga dengan ihtimal yang lemah, maka kemungkinan boleh kita fahami dengan maksud yang lain. Tetapi maksud yang lebih kuat adalah dilarang. Okey, boleh faham. Kalau buat dosa, kita jadi maksud dengan ma thabata bidalilin yahtamilu ta'wil. Manakala dalil ataupun haram adalah ma thabata bidalilin qat'iyyin atau ijma'in atau qiyasin awlawiyyin atau musawin. Maksudnya perkara yang sabit dengan dalil qat'i ataupun sabit dengan ijma' ulama ataupun sabit dengan qiyas awlawi. Qiyas lebih aula ataupun qiyas musawi. Lepas tu kita kena belajar dalam usul fiqh lah. Perbezaan antara qiyas awlawi dengan qiyas musawi. Baik. Jadi pendek kata makruh sembahyang di sini adalah berdosa. Makruh sembahyang maksudnya berdosa bagi orang yang melakukan sembahyang inda istiwa, ketika istiwa. Ketika mana? Ketika istiwa, maksud ketika istiwa adalah ketika matahari betul-betul di atas kepala. Waktu istiwa kita kena faham, waktu istiwa hanya sekejap sahaja. Dia tidak telus untuk 2 rakaat yang ringkas. Kita 2 rakaat yang ringkas lebih kurang dalam 2 minit. Waktu istiwa adalah tidak telus, tidak sampai pun 2 minit. Kita boleh faham? Tidak sampai pun 2 minit. Dan kalau tak sampai 2 minit, kenapa juga dilarang sembahyang dalam tempoh tersebut? Tak sampai 2 minit kan? Dilarang adalah dengan maksud tidak boleh kita sengaja meletakkan sembahyang, memulakan sembahyang dalam waktu tersebut. Sengaja meletakkan sembahyang dalam waktu tersebut, hukum dia adalah tidak dibolehkan. Okey, boleh faham? Kerana kita kena sebut sekali lagi, kita kena bagi penekanan sekali lagi kepada penuntut ilmu, kepada orang yang belajar, supaya kita tidak terikut-ikut dengan panduan-panduan yang tersebar dalam WhatsApp, tersebar dalam Facebook, yang tidak diketahui sumber rujukan dia daripada mana, yang mengatakan bahawasanya 20 minit sebelum daripada zuhur tak boleh dah nak sembahyang sebab waktu ada waktu yang dilarang. Waktu adalah tidak betul. Waktu tidak betul. Jadi sebab itulah kita kena buat double check ketika mana-mana maklumat yang sampai kepada kita, jangan kita telang bulat-bulat. Kita orang belajar ni, kita kena buat kajian balik. Betul tak hak yang disampaikan oleh tak tahu sumber daripada mana. Orang hak yang menyampaikan kita pernah melalui disiplin ilmu ataupun tidak, kita tidak tahu, jangan mudah kita terima. Baik, kalau dia melibatkan agama, kena double check. Baik. Dalam kitab Mughnil Muhtaj disebut lagu mana? Wa waqtul istiwa latifun la yattasi'u li salatin wa la yakadu yush'aru bihi ataupun wa la yakadu yush'aru bihi hatta tazula syams. Waktu istiwa adalah waktu yang latif, yang sekejap. La yattasi'u li salatin, yang tidak telus untuk satu sembahyang. Wa la yakadu yush'aru bihi. La yakadu ni kadang-kadang tak sedar pun tempoh tersebut. Dan penghujung waktu karahah ketika istiwa adalah hatta tazul, sehingga gelincir matahari. Masuk zuhur habis waktu karahah. Faham tak lagi? Jelas dah? Berarti molek kata Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Mughnil Muhtaj, dia katakan wa waqtul istiwa'i latifun la yattasi'u li salatin wa la yakadu yush'aru bih hatta tazul asy-syams. Jelas tak? Jadi sekejap je. Jadi kalau orang kata 20 minit sebelum daripada gelincir matahari, hak tu betul ke tak? Hak tu tak betul. Hak tu tak betul. Sebab dalam kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i yang mu'tabar menyebut secara jelas bahawasanya waktu tersebut adalah latif. Apa benda latif? Sekejap saja. La yattasi'u li salatin, tidak telus untuk satu sembahyang. Tak telus untuk satu sembahyang. Okey, boleh faham?
Katanya illa yaumal jum'ah, melainkan hari Jumaat. Melainkan dia, melainkan hari Jumaat. Dia masalah sembahyang di waktu istiwa, hukum dia adalah haram, hukum adalah berdosa dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia sedar waktu tersebut, waktu tahrim, dia sembahyang. Jadi kalau dia terlupa ataupun dia tersalah, itu jelas dimaafkan. Innallaha, kata Rasulullah, innallaha tajawaza an ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan kepada umatku al-khata', tersalah, wan nisyan, terlupa, wa mastukrihu alaih, dan perkara yang dipaksa mereka itu ke atasnya. Hadis riwayat siapa? Ni. Ha? Tak ingat. Ngapa dah kan? Baik, anak pun dah ingat kau. Dah kita sama-sama dah ingat kan? Jadi kalau yang pertama, syarat yang pertama adalah sengaja. Syarat yang kedua adalah sembahyang tersebut adalah sembahyang sunat mutlak, dan yang keduanya adalah sembahyang sunat yang sebab dia akan datang. Kemudian manakala sembahyang sembahyang hak yang sebab dia hak yang telah lepas dah ataupun sedang berlaku, maka tidak menjadi masalah. Sebagai contoh, Tok Bila dia pergi masjid awal, dia masjid awal, katakanlah Zuhur pukul 1:30, contoh. Tok Bila tak akan pergi pukul 2. Tok Bila ketuk benda gitu. Kalau bahasa kasar orang, Tok Bila ketuk benda pukul 2 baru pergi. Dah lah, maksudnya Tok Bila di benda masjid hak yang dibayar allowance lah. Dah kena jaga waktu. Main pukul 2, pukul 2:30 baru pergi. Cakap ngasau gitulah. Cakap ngasau. Jadi dia kena jaga waktu lah. Dah kan dia dibayar allowance kan. Kalau misalnya hak yang tempat kita tak ada bayar allowance, tak apa. Lewat-lewat pun. Tak ada masalah. Dia biasa dah, pondok lewat, itu biasa dah. Kadang-kadang Zuhur pukul 2 baru bang. Kadang-kadang pukul biasa lah, madrasah ke mana kadang dia buat benda tidur qailulah kan tengah hari. Itu biasalah. Cuma kita nak kabur ni. Jadi pergi awal. Pukul 1:30 bang. Zuhur. Jadi dia pergi pukul 1 suku. Sampai masjid pukul 1 suku. Ataupun kita nak kata pukul 1 suku lah. Disampai dalam pukul 1:25. Oh, dah masuk lagi Okey kan? Dah masuk lagi Zuhur. Baik. Jadi dia sampai saat itu betul-betul matahari tengah istiwa. Bila masuk dalam masjid, dia masuk masjid ketika matahari tengah istiwa, adakah tidak boleh dia sembahyang sunat tahiyatul masjid? Boleh. Kerana dia masuk dalam masjid, maka sunat dia sembahyang tahiyatul masjid. Cuma secara kebetulan waktu tersebut waktu istiwa, maka dibolehkan. Sebab dia, sebab sembahyang sunat tahiyatul masjid dia termasuk dalam sembahyang sunat yang sebab dia telah berlaku ataupun sedang berlaku. Ada setengah ulama kata telah berlaku, ada setengah ulama kata sedang berlaku. Maka sembahyang hak yang sunat dia sedang berlaku ataupun telah berlaku boleh dilakukan dalam waktu tahrim. Jelas kan? Illa yaumal jum'ah, melainkan pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat dia tidak ada waktu tahrim. Sebab dia? Sebab yang pertama sekali adalah di sana ada hadis yang Nabi SAW menyebut bahawasanya antara benda yang mempunyai kelebihan adalah kita keluar awal. Okey, boleh faham? Dia keluar, seorang lelaki keluar awal daripada rumah dia, dia berwuduk di rumah dia, keluar dia pergi di masjid. Lepas tu dia sembahyang sekadar yang dia nak dan dia berhenti sehingga imam naik mimbar. Okey, boleh faham? Jadi bermakna dia mengerjakan sembahyang. Itu yang pertama. Yang keduanya di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud. Dan hadis ini sebenarnya hadis dhaif. Walau bagaimanapun disokong oleh hak yang maksudnya maksud daripada hadis hak yang kita cerita tadi. Pada zahirnya tidak ada larangan meneruskan sembahyang daripada dia sampai masjid sehingga imam naik atas mimbar mula berkhutbah. Baik. Jadi selama itu
boleh dia sembahyang. Maka walaupun hadis Abu Daud adalah hadis dhaif, yang mana dalam hadis Abu Daud Nabi SAW dia tidak suka sembahyang pada pertengahan siang hari, iaitu inda istiwa, melainkan illa yaumal Jumaah, melainkan pada hari Jumaat. Baik, jadi ada pengecualian pada hari Jumaat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada Abi Qatadah. Jadi hari Jumaat tak ada masalah. Maksudnya tidak haram sembahyang sunat mutlak, dan sunat yang sebab dia akan datang pada hari Jumaat. Jelas tak? Kalau sunat tahiyatul masjid itu jelas lah. Okey, maksudnya selain daripada hari Jumaat pun sama juga. Wa ba'da subhi, dan selepas daripada sembahyang subuh. Hatta tartafi asy-syamsu qad karumhin, sehingga tinggi matahari seperti sebatang lembing. Ini kira pada pandangan mata lah. Kalau nak ukur, dah cukup lembing weh. Nak ukur, dah cukup galah kau nak ukur. Memang dah cukup galah nak ukur. Dia pada pandangan mata. Pada pandangan mata. Jadi pada pandangan mata selepas daripada subuh, sehingga tinggi matahari seperti sebatang lembing, segalah, maka boleh dah orang tu sembahyang. Baik. Dia selepas daripada sembahyang subuh, dia berkait ataupun dia terikat dengan perbuatan kita. Maksud dia terikat dengan perbuatan kita. Maksudnya kalau orang sembahyang subuh awal, maka awal waktu tahrim bagi. Orang yang sembahyang subuh lewat, maka lewatlah waktu tahrim bagi dia. Cuma ada lagi benda yang perlu kita kena bincangkan juga. Apabila masuk subuh, apa yang dituntut adalah kita sembahyang 2 rakaat yang dikenali dengan sebagai sunat subuh ataupun sunat fajar. Lepas tu barulah lepas daripada tu sembahyang subuh. Okey. Boleh tak kita nak sembahyang selain daripada 2 rakaat sunat fajar sebelum daripada sembahyang fardu subuh? Boleh ke tak? Di sini berlaku perselisihan di kalangan ulama fiqh. Sebahagian daripada ulama fiqh kata tak boleh dah. Okey. Sebab lepas daripada masuk waktu subuh, hanya 2 rakaat sahaja. Namun sebahagian yang lain mengatakan boleh. Tapi boleh di sini bukanlah dituntut. Okey, boleh faham? Maksudnya, boleh dengan maksud tidak ada larangan. Kita lain, dituntut lain, boleh lain, dilarang lain. Dituntut, kita melakukan. Jadi apabila masuk subuh, yang dituntut adalah 2 rakaat sunat fajar. Lepas tu, sembahyang fardu subuh. Kalau nak sembahyang lain, sembahyang lagi sebelum daripada sembahyang fardu subuh, selepas daripada sembahyang sunat 2 rakaat sunat fajar, nak sembahyang sunat lain boleh ke tak? Di sini berlaku perselisihan. Ada kata tidak dibolehkan, ada kata dibolehkan. Tetapi sepakat mengatakan tidak ada tuntutan mengerjakan apa jua sembahyang sunat selepas daripada 2 rakaat sunat subuh. Okey, boleh faham? Okey, jelas kan? Dalam bab qada tu lain. Tak sembahyang isyak lagi. Memang kena qada lah. Mu tak sembahyang isyak. Wajib mu kena qada. Tu jelas dah tu. Faham? Sama juga qada sembahyang sunat. Tu tak ada. Tu jelas lah. Masalah qada kita tak mau cerita tu. Sebab tu jelas disebut dalam hadis, man nama an salatin aw nasiha, man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Sesiapa yang tertidur tinggal sembahyang, dia terlupa, maka hendaklah dia sembahyang ketika dia ingat. Itu ada tuntutan yang khusus. Okey, jelas kan? Baik. Jadi, boleh tak nak sembahyang? Mazhab Imam Syafi'i kata tak ada masalah, boleh sembahyang. Tapi boleh bukan bermakna ditutup. Maksud dia tidak dilarang. Okey, boleh faham? Jadi, lepas daripada sembahyang subuh, maka tak boleh dah nak sembahyang sunat mutlak dengan sunat yang sebab dia akan datang. Lepas daripada sembahyang subuh. Jadi dia berkait dengan perbuatan. Kalau orang sembahyang subuh awal, maka awal lah waktu tahrim bagi dia. Orang yang sembahyang subuh lewat, maka lewatlah waktu tahrim bagi dia. Penghujung waktu tahrim bila? Sehingga naik matahari segala. Segala ni sekadar 7 hasta pada pandangan mata. Kita tengok, galah dah. Tak apa lah. Ni lepas daripada syuruk berapa minit?
baru boleh sembahyang sunat duha 20 minit. Betul? Betul tak? Ke tak tengok? Berapa minit 20 tak? 20. Sebenarnya hak yang 20 tu dia basi banyak dah. Dia basi banyak dah. Dia basi banyak dah sebenarnya. Anda tahu tu sebab anda dengar daripada bahagian falak. Bahagian falak di Jabatan Mufti, dia sebut lagu tu, dia basi banyak dah. Sebenarnya basi banyak dah. Dan anda pernah pergi duduk laut, kita tengok kita pergi ngai candak soto malam. Lepas tu pagi esok tu kita duduk laut lagi, kita tengok 2-3 kali kita buat kita buat perhatian dengan mata kepala kita sendiri. Benda hak yang kita belajar ni kita nak tengok lepas tu kita tengok jam pun sekali kurang dalam tak sampai pun 20 minit, mungkin dalam 7 ke 10 minit gitu je yang anda tengok lah. Lepas tu kalau orang lain kata dalam 15 minit tak apa, kira 15 minit, anda kira 7 minit je, sebab anda pada zahir gitu dah. Jadi kita beramal mengikut apa yang zahir di sisi kita. Okey, boleh faham? Cuma kalau ikut hak yang takwim, hak yang ditetapkan oleh Jabatan Mufti negeri Terengganu ke negeri lain ke, tu jelas. Sebab lepas dah memang jelas dah dibolehkan sebab dia basi banyak dah. Basi dia tidak basi. Dia lebihkan banyak dah waktu tu. Baik. Wa ba'da subhi hatta tartafi' asy-syamsu karumhin. Wal 'asri hatta taghrub, dan sembahyang asar sehingga terbenam matahari. Sehingga benda terbenam matahari. Dia sembahyang asar pun sama juga. Dia dia berkait dengan benda, berkait dengan perbuatan. Orang yang sembahyang awal lah waktu tahrim bagi dia. Orang sembahyang lewatlah waktu tahrim. Okey, jelas kan? Baik. Illa li sabab, melainkan kerana sebab. Mereka kerana ada sebab. Kerana ada sebab boleh sembahyang dalam waktu ni. Tapi kena ingat, yang dimaksud dengan sebab di sini adalah sebab yang bukan sebab yang terkemudian. Kalau ada sebab, tapi sebab yang bukan sebab terkemudian. Sebab dia sebab ada 3. Sebab yang terdahulu, sebab yang sedang berlaku, sebab yang terkemudian. Sebab yang terdahulu sebagai contoh. Sembahyang tawaf, sunat tawaf. Sembahyang sunat tawaf adalah sembahyang sunat yang disunatkan kita buat setelah daripada kita tawaf. Faham? Maka sembahyang sunat tawaf sebab dia bila? Akan lepas dah. Tawaf dulu baru sembahyang. Dapat apa mu sembahyang? Sembahyang sunat tawaf. Bila mu tawaf? Lepas dah. Kita bagi sembahyang sunat yang sebab dia telah lepas. Kita ada sembahyang sunat yang sembahyang sunat yang bersebab, yang mana sebab dia sedang berlaku. Contoh sembahyang gerhana matahari. Apa sembahyang sebab gerhana. Boleh tak nak sembahyang sebelum daripada gerhana? Tak boleh. Okey, boleh faham? Sedang berlaku. Dan kita ada sembahyang sunat yang sebab dia akan datang. Sebagai contoh, sembahyang sunat ihram. Sembahyang sunat ihram ni adalah sunat kita sembahyang dulu maizi, baru kita ihram. Baru kita berniat. Maksudnya sebelum daripada kita berniat, maka sunat kita sembahyang 2 rakaat yang dikenali sebagai sunat ihram. Jelas tak? Baik. Okey. Dalam waktu ni tak boleh sembahyang, melainkan kerana ada sebab. Tapi maksud sebab di sini ada sebab yang bukan sebab terkemudian. Maksud dia sebab yang terdahulu ataupun sebab yang sedang berlaku. Okay, boleh faham? Sebab yang terdahulu ataupun sebab yang sedang berlaku. Jadi pendek kata hak yang tak boleh sembahyang dalam waktu ni adalah sembahyang sunat mutlak, sembahyang sunat yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sebab. Yang keduanya adalah sembahyang yang mempunyai sebab yang akan datang. Okey, 2 jenis sembahyang ni je hak tak boleh. Contoh li sabab kafaitah, seperti sembahyang yang terlupu. Sama ada faitah saat itu hak yang wajib ataupun hak yang sunat. Kita jangan ingat faitah tu hak yang wajib saja. Hak sunat pun sama. Sebab itulah di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mana pernah Nabi SAW sembahyang selepas daripada asar sebanyak 2 rakaat. Lepas daripada sembahyang asar, Rasul sembahyang pula 2 rakaat. Maka
Apabila Rasul sembahyang 2 rakaat, orang tanya Rasulullah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang sembahyang lepas daripada asar, tiba-tiba Rasul sembahyang. Maka kata Rasulullah, humallatani ba'da adh-dhuhr. Sebenarnya 2 rakaat yang aku sembahyang lepas daripada asar adalah 2 rakaat selepas daripada zuhur. Maksudnya sunat rawatib ba'diyah zuhur. Aku sembahyang sekarang. Sebab apa? Sebab tadi aku sibuk melayani tetamu. Jadi bermakna Rasul qada balik. Sembahyang sunat hak yang terlupa. Faitah. Selepas daripada fardu asar. Maka dibolehkan. Sebab apa? Sebab dia lepas. Faham tak ke? Faham tak ke? Sama juga wa kusuf, sembahyang gerhana. Contoh sembahyang hak yang mempunyai sebab. Sembahyang gerhana boleh kita sembahyang dalam waktu tahrim. Wa tahiyyah dan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Wa sajdati syukrin dan sunat sujud syukur. Dia sujud syukur, dia hukum dia sama dengan sembahyang. Maka boleh kita sujud dalam waktu ni apabila kita dapat nikmat ataupun tertolak bala secara kebetulan dalam waktu ni. Jelas tak? Okey, yang pertama melainkan pada hari Jumaat. Okey, yang pertama wa illa fi harami Makkah 'ala as-sahih. Dan melainkan pada tanah haram Mekah. 'Ala as-sahih, di atas pandangan yang sahih. Jadi mengikut pandangan yang sahih, tanah haram Mekah dikecualikan. Tanah haram Madinah tidak dikecualikan. Hukum dia sama. Sebab ketika Rasul larang, Rasul duduk mana? Rasul duduk di Madinah. Jadi Madinah tak ada. Tidak ada perbezaan dalam masalah ni di antara tanah Madinah dengan tanah tempat lain. Melainkan tanah haram Mekah. Tanah haram Mekah dikecualikan. Sebab mana dikecualikan? Kerana di sana ada hadis dan diriwayat oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunan. Yang mana kata Rasulullah, ya bani Abdi Manaf, wahai anak cucu kepada Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadha albayt wa salla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Kata Rasulullah, ya bani Abdi Manaf, wahai anak cucu kepada Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadha albayt. Mu jangan halang siapa pun, seorang pun yang nak tawaf di Kaabah ni. Orang yang nak tawaf di Baitullah, mu jangan halang siapa pun dia. Lepas tu mu jangan halang siapa pun salla ayyata sa'atin sya'a. Mu jangan halang orang yang nak semayang mana-mana waktu yang dia hendak. Min lailin aw nahar, sama ada malam ataupun siang. Mana-mana waktu dia nak, mu jangan halang. Tengok Rasulullah sebut kata ayyata sya'in, ayyata waqtin sya'. Maka sebab telah kata ulama pengecualian di tanah haram Mekah. Baik. Dia bukan Masjidil Haram saja, tanah haram Mekah. Dia termasuk dalam kawasan yang dikecualikan. Jadi kesimpulan, sebelum daripada kita melangkah kepada perbahasan seterusnya, kesimpulannya adalah di sana ada sembahyang-sembahyang yang tertentu yang tidak boleh kita sembahyang ketika istiwa, tidak boleh kita sembahyang setelah daripada sembahyang subuh dan setelah daripada sembahyang asar. Tak boleh. Okey, boleh faham? Jadi di sana ada sembahyang yang tidak boleh kita buat dalam 3 waktu. Sembahyang dia yang tidak boleh, yang pertamanya adalah sembahyang sunat mutlak, yang kedua dia sembahyang sunat yang sebab dia akan datang. Okey, boleh. Tapi dengan syarat bukan pada hari Jumaat, untuk ketika istiwa, dan bukan di tanah haram Mekah untuk setiap waktu. Okey, boleh faham? Jelas tak? Okey, habis. Faslun. Katanya, innama tajibus salatu ala kulli muslimin balighin aqilin tahir wala qada'a ala al-kafiri illa al-murtad wala as-sabi wa yu'maru biha li 7 wa yudrabu 'alayha li 10. Ini kita nak masuk dalam perbahasan baru, iaitu perbahasan berkenaan dengan syarat wajib sembahyang.
berkenaan dengan dia syarat wajib sembahyang. Katanya innama tajibus salatu sesungguhnya wajib sembahyang sembahyang fardu 5 waktu tu lah, maklum tak? Sembahyang fardu 5 waktu tu maklum lah. Sesungguhnya wajib sembahyang ada kulli muslim, atas setiap orang Islam. Dia muslim ni pada asalnya untuk lelaki. Tapi hak ni bukan khusus untuk lelaki. Dia merangkumi lelaki dan perempuan. Wajib sembahyang atas setiap orang Islam, sama ada lelaki atau perempuan. Jadi bermakna syarat wajib yang pertama mesti kena benda Islam. Jadi bermakna orang kafir wajib tak sembahyang? Orang kafir tidak wajib. Tapi kena ingat, orang kafir tidak wajib dengan maksud tidak ada tuntutan. Di atas dunia, maksudnya tidak ada tuntutan daripada pihak pemerintah untuk tekan orang kafir supaya dia sembahyang. Tidak ada tuntutan di atas dunia. Tetapi di akhirat, tetap dia diseksa kerana meninggalkan sembahyang. Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Baik. Wajib sembahyang atas setiap orang Islam. Orang kafir tak wajib sembahyang. Tapi kafir asli berbeza dengan kafir murtad. Dia wajib sembahyang. Dengan maksud nanti kalau dia masuk balik ke dalam agama Islam, wajib dia kena qada balik sembahyang yang ditinggal di zaman murtad. Wal'iyadzubillah. Muslim balighin yang balik. Maksud benda balik yang telah sampai kepada hak taklif. Hak bebanang syarak. Itu maksud bali. Alamat bali ada 3. Dalam mazhab Imam Syafi'i, alamat bali ada 3. Yang pertama adalah tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha. Cukup umur dia 15 tahun pada lelaki dan perempuan. Wal haidu fil untha, dan haid bagi perempuan. Lepas tu wal ihtilam fi dzakari wal untha, dan bermimpi pada lelaki dan perempuan. Bermimpi keluar mani lah. Jadi yang pertama cukup umur 15 tahun, laki puang bermimpi, laki puang haid untuk perempuan. Ni alamat balik. Jadi bermakna kanak-kanak tak wajib disemayang. Kanak-kanak tak wajib disemayang. Dia syarat wajib dia lain daripada syarat sah. Kanak-kanak yang mumayyiz, kalau dia semayang betul, sah semayang dia. Tapi adakah wajib dia semayang? Tidak. Kerana kewajipan sembahyang hanya ke atas mukallaf. Kanak-kanak bukan mukallaf. Katanya, aqilin, yang berakal. Jadi bermakna, orang gila tidak wajib sembahyang. Tahirin, yang suci. Suci daripada haid dan nifas. Jadi perempuan yang ada haid, perempuan yang datang nifas, maka tidak wajib dia sembahyang. Maka itu dipanggil syarat benda. Syarat wajib. Syarat wajib yang pertama benda, Islam, balik, berakal, suci daripada haid dan nifas. Apabila seorang tu wajib sembahyang, masuk je waktu, maka wajib dia sembahyang. Cuma kewajipan sembahyang adalah wajib muwassa'. Dengan maksud wajib muwassa' ni adalah wajib yang luas. Dengan maksud sembahyang zuhur, kalau waktu zuhur 1:30 sampai pukul 4:30, bukan mesti masuk waktu 1:30 dia kena sembahyang lalu, tak mesti. Bukan dia boleh sembahyang awal waktu, tengah waktu, akhir waktu. Tapi kalau nak sembahyang di akhir waktu, syarat dia mesti kena ke semua sembahyang jatuh dalam waktu. Jangan dengan sengaja mengeluarkan sebahagian daripada sembahyang daripada waktu. Baik. Jelas tak? Jadi apabila masuk waktu, orang yang cukup syarat wajib dia sembahyang.
Wajib dia sembahyang. Okey, boleh faham? Wajib dia sembahyang. Sama ada nak sembahyang pada awal waktu, tengah waktu, akhir waktu. Bagi orang yang nak sembahyang pada akhir waktu, mesti dia kena azam dalam hati dia untuk sembahyang pada akhir waktu. Ketika mana masuk waktu, tiba-tiba dia tidak sembahyang lalu, tidak ada azam untuk mengerjakan sembahyang pada tengah waktu ataupun akhir waktu, maka dikirakan dia cuai. Itu satu kecuaian daripada dia. Sebab apabila masuk je waktu, ada tak kewajipan? Ada kewajipan. Maka gugur kewajipan tersebut dengan dia melakukan ataupun dia kosak, dia niat, bertekad, berazam untuk melakukan dalam waktu. Jelas tak? Jelas? Baik. Sekali lagi, anda sebut. Apabila masuk waktu, orang yang cukup syarat wajib ni, wajib dia kena sembahyang. Boleh? Dan tidak boleh dia mengeluarkan sembahyang daripada waktu melainkan apabila ada uzur syar'i. Apabila mana? Ada uzur syar'i. Antara uzur syar'i adalah tertidur, lepas tu terlupa. Tertidur, terlupa, hak ni uzur syar'i. Sama juga uzur syar'i, termasuk uzur syar'i adalah orang hak yang bermusafir. Orang yang bermusafir dikirakan ada uzur syar'i. Itu mengikut pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi di sana ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, antara uzur syar'i apabila ada masyaqqah. Sebab di sana ada pandangan yang mengatakan antara uzur syar'i adalah masyaqqah yang membolehkan seseorang itu sembahyang jamak. Maksudnya boleh dia mengeluarkan sembahyang daripada waktunya dengan cara muat jamak takhir. Tapi hanya sembahyang zuhur, asar, maghrib dengan isyak. Asar dengan maghrib tak boleh. Faham lagi? Isyak dengan subuh tak boleh. Subuh dengan zuhur tak boleh. Jelas tak? B. Anda sebenarnya sebut masalah ni adalah kerana anda nak sebut satu masalah yang lain. Supaya kita faham, kita faham dengan jelas kenapakah salah sebahagian daripada orang yang berpandangan sekian-sekian dalam bab ni. Dalam bab yang berkait dengan apa yang kita bincang. Iaitu hak yang anda nak sentuh sebenarnya adalah berkenaan dengan orang puang yang mengalami suci di tempat dia bekerja. Jadi, ni antara perkara hak yang penting yang perlu kita kena bincang. Kerana suatu hak yang cukup mengaibkan apabila ada orang hak yang dikenali sebagai ustaz dan ustazah membenarkan untuk tidak sembahyang bagi perempuan yang mengalami suci di tempat bekerja. Dia kata tak apa, tak wajib sembahyang di tempat bekerja. Nak mandi warna balik rumah kat gigi lah. Nanti kat karang, asur karang. Allah Rabbi, suatu yang cukup aib. Macam mana awak ni ahli ilmu tapi awak cakap lagu tu? Apakah sandaran awak? Apakah dasar awak? Kalau semata-mata nafsu, tu jangan. Sebab ni bukan benda hal peribadi awak, ni hal agama. Tu kita kena faham. Sekarang ni kita kena tahu bahawa sebenarnya orang puan, apabila dia mengalami suci, okey, dia orang Islam ke tak? Orang Islam. Orang Islam kan? Okey, dia berakal ke tak? Berakal. Balik ke tak? Balik. Suci daripada haid ke tak? Suci daripada haid. Jadi apabila cukup syarat wajib, benda yang perlu dia kena buat, wajib kena sembahyang dalam waktu. Okey, boleh faham? Mengeluarkan sembahyang daripada waktu tanpa sebarang uzur syar'i tidak dibolehkan. Okey, boleh faham? Jelas kan? Baik. Dan nak mandi warna tempat kerja, itu bukan uzur syar'i. Sebab dia apabila Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita sembahyang, maka dia mewajibkan kita mengangkat hadas. Boleh faham? Mengangkat hadas. Nah, di tak tempat kita lah ni tak susah. Kalau tak ada air sekalipun boleh tayamum. Faham tak? Kalau tak ada air boleh tayamum. Walam tajidu ma'an fatayammamu. Tempat kita tak susah lah ni. Masjid berlambak, tanah hawang berlambak. Cuma anda jawab masalah ni, anda pernah sebut lagu mana? Kalau kita berok boleh ke tempat kita bekerja. Senyap perut. Comel mana lagu mana pun berok boleh. Tempat kita bekerja, takkan mandi tak boleh. Okey, boleh faham? Kali mandi habis tu. Habis nampak benda, nak basuh sikit. Dapat apa basuh sikit dosa ke? Basuh sikit dosa ke? Tu mu nak jaga manusia daripada nak jaga Tuhan. Okey, boleh faham kan? Itu adalah salah. Cuma dalam masalah ni
ada lagi pandangan yang mengatakan kalau sekiranya ia berlaku dalam waktu zuhur, maka boleh dia jamak dengan waktu asar. Okey, ada pandangan. Tapi kalau berlaku dalam waktu asar, tidak boleh dia tangguhkan mandi wajib untuk sampai di rumah nak sembahyang asar dalam waktu maghrib. Sebab asar dengan maghrib tidak boleh jamak. Okey, boleh faham? Ini di antara benda yang penting yang perlu kita kena faham. Memang cukup aib. Anak banyak kali anak kata aib kalau ada ustaz yang ustazah kata kalau suci tempat bekerja boleh mandi di rumah. Tak apa, dah ismayang lagi. Allah, aib, suatu perkara yang cukup aib. Apakah dasar benda ucapan tersebut? Allahu Rabbi hanya berdasarkan kepada kefahaman yang tidak ada sandaran daripada Quran dan hadis dan daripada pandangan kalam ulama yang muktabar. Itu kita kena berhati-hati dalam masalah ni. Kalau suci dalam waktu zuhur, tapi tangguh untuk sembahyang dalam waktu asar, masih lagi gengang. Sebab dia ada di sana pandangan yang mengatakan boleh jamak. Tapi kalau kata secara mutlak begitu bermasalah. Kalau kata kalau suci dalam waktu zuhur, tak apa lah. Boleh balik dia sembahyang di rumah, tak ada masalah. Mandi wajib rumah, tak ada masalah. Yang susah nak mandi tempat kerja, okey boleh. Tetapi atas pandangan yang mengatakan boleh jamak di antara zuhur dengan asar kerana ada masyaqqah. Tetapi kalau kata secara umum begitu, kalau suci tempat kerja, tak apa boleh semayang, balik semayang mandi wajib semayang rumah lah. Itu adalah salah. Kerana bukan semua orang kerja masuk pukul 8, balik pukul 5. Ada orang shift malam. Pukul dia lepas asar tolak dah pergi. Jadi kalau kira masuk kerja awal. Jadi tubik pagi esok ada tak kita Fazi? Ada kan? Orang lelaki pun ada, orang perempuan pun ada kan? Dan kalau pakai umum lagu tu, tak apa lah. Jadi dah, jadi suci dalam waktu asar tak apa lah. Nanti balik tu, balik subuh esok. Baru kita mandi. Jadi, maghrib tak sembahyang, isyak tak sembahyang. Allahu Rabbi, ni suatu benda yang cukup bahaya. Cukup bahaya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ana buat satu penulisan, mungkin penulisan ringkas dah buat. Berkenaan dengan masalah ni. Tiba-tiba sapa kepada anda beberapa beberapa ulasan daripada sebahagian daripada ustaz dan ustazah berkenaan dengan masalah ni. Dia kata tak apa, anda pun buat panjang dulu. Buat panjang. Panjang anda buat tulis dalam masalah ni mengkritik pandangan tersebut. Hak tu adalah salah, aib. Memang cukup aib. Baik, bercakaplah berdasarkan kepada Al-Quran, hadis mengikut kefahaman ulama muktabar. Itu kita, sebab ni berkait dengan agama, bukan berkait dengan peribadi kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya wala qada'a 'alal kafiri illa al-murtad, dan tidak ada qada di atas orang kafir. Orang kafir saja, orang kafir tak wajib dia sembahyang. Betul tak gitu? Orang kafir tak wajib dia sembahyang. Namun di akhirat dia akan tetap kena seksa kerana tidak sembahyang. Tiba-tiba orang kafir saat itu dia memeluk Islam. Adakah wajib dia kena qada balik sembahyang yang ditinggalkan di zaman kufur dia? Kata ulama tak. Sebab benda tak? Sebab Quran dan hadis khabar gitu. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala khabar, qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kata oleh Muhammad Muhammad kepada orang yang kafir, sekiranya mereka itu berhenti daripada kekufuran, maksud masuk Islam, tidak melakukan syirik kepada Allah, mentauhidkan Allah, maka diampunkan kepada mereka itu apa hak yang telah lepas. Okay, boleh faham? Islam menghapuskan segala kesalahan yang dilakukan di zaman kufur dia. Itu maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebab itulah kata ulama tidak ada qada di atas orang kafir. Tak ada qada. Jadi orang kafir ni dia masuk Islam, umur dia 80 tahun. Masuk Islam sebulan ni. Dak edang sampai Ramadan. Mati dah. Allahu Rabbi, alangkah beruntungnya dia. Beruntung besar. Maksudnya apabila masuk Islam dalam tempoh sebulan mati. Sebulan je kalau dia buat dosa sikit itu sebulan tu je. Hak dosa hak yang dia buat minum, arok, berzina, curi, menipu semua daripada ni dia diampun, dimaafkan. Okey, boleh faham? Allah Rabbi. Katanya wala qada'a 'alal kafiri illa al-murtad. Malaikat orang
orang murtad. Wal'iyadabillah. Orang murtad wajib kena qada. Walas sabi, dan tidak qada juga, tidak ada qada juga di atas kanak-kanak. Jadi kanak-kanak tak wajib sembahyang. Nanti apabila dia balik, maka tidak wajib dia qada balik sembahyang yang ditinggalkan di zaman kanak-kanak ni. Walaupun kanak-kanak tidak wajib sembahyang dan tidak wajib qada semula, tetapi kena ingat wa yu'maru biha di sab'i. Dan disuruh. Siapa hak yang suruh? Wali dia kena suruh. Disuruh akan kanak-kanak disuruh akan dia akan as-sabi, tapi kena syarat sabi al-mumayyiz. Kerana kalau sabi hak yang tidak mumayyiz tidak sah sembahyang. Hak yang sah adalah hak yang mumayyiz. Kena suruh kanak-kanak hak yang mumayyiz biha bis-salah li sab'in ketika umur dia 7 tahun. Maksud 7 tahun di sini adalah cukup umur dia 7 tahun. Masuk tahun yang ke-8 dengan pengkiraan tahun Islam. Masuk tahun yang ke-8 dengan perkiraan tahun Islam, maka wajib kena suruh dia sembahyang. Kalau dia tinggal, wajib kena suruh dia qada sembahyang tersebut. Itu kena ingat. Wa yudrabu 'alaiha di 'ashrin, dan dipukul. Kerana 'alaiha ay 'ala tarkiha, kerana meninggal sembahyang di 'ashrin ketika dia berusia 10 tahun. Sebab Rasulullah kata dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru as-sabiyya bis-salati wa idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Maksudnya mungkin kena suruh kanak-kanak sembahyang ketika dia mencapai usia 7 tahun. Dan apabila cukup 10 tahun, maka hendaklah kamu rotang dia kerana meninggalkan sembahyang. Tapi rotang dia ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi agar kita tidak melakukan perkara yang haram. Rotang ni adalah kerana ta'dib, bukan kerana ta'dib. Bukan kerana nak menyakiti dia, nak menyeksa dia, bukan. Kerana nak mengajar adab kepada dia. Rotang jangan di kawasan muka. Lepas tu jangan meninggal kesang. Jangan sampai ke patah. Itu di antara syarat-syarat yang penting yang perlu kita kena tahu dalam pelaksanaan hukum kepada anak kita yang meninggal sembahyang ketika berusia 10 tahun dah. Baik. Wa yu'maru biha li 7 wa yudrabu 'alaiha li 10. Katanya wala dhi haidin aw jununin aw igma'in bi khilafi as-sukri walau zalat hadhihi al-asbab wa baqiya min al-waqti takbiratun wajib as-salatu wa fi qawlin yushtaratu rak'ah. Baik. Jadi untuk malam ni kita rasa sini dululah. Untuk malam ni insya-Allah kita sambung semula pada minggu-minggu akan datang. Dan kita berdoa kepada Allah agar majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk meneruskan pengajian kitab Minhajul Talibin sehingga khatam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita keikhlasan dalam perkataan dan perbuatan kita. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas talaki online kita pada malam ini. Sebelum kita akhiri, Ustaz ada satu soalan orang tanya Ustaz. Ya, boleh. Okey, sekejaplah. Assalamualaikum Ustaz, perempuan yang dalam haid bolehkah berwuduk akan sebagai wuduk nazafah seperti beradak sebelum tidur atau ketika nak marah? Pandangan ini adakah perkara yang khilaf? Dia sebenarnya perempuan yang haid dia tidak boleh berwuduk. Perempuan yang haid tidak boleh berwuduk. Jadi tidak boleh sebenarnya perempuan yang haid berwuduk kerana di antara syarat sah wuduk mesti kena suci daripada haid, suci daripada nifas. Okey, itu hak yang asal. Namun di sana ada pandangan segelintir ulama yang mengatakan perempuan yang haid boleh berwuduk. Ada. Tetapi pandangan ni bukanlah pandangan mu'tamad, pandangan dhaif. Memang kalau kita nak cari masalah fiqh ni, sebenarnya masalah fiqh dia banyak berlaku perselisihan. Jadi adalah pandangan hak yang mengatakan boleh. Tapi hak yang pada asalnya adalah tidak dibolehkan. Jadi sebaik-baiknya ambil pandangan mu'tamad adalah tidak dibolehkan perempuan yang haid berwuduk.
Itu pada asalnya. Pada asalnya begitu. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih untuk ucapkan kepada Fadil Ustaz di atas join yang share kelas kita pada malam ini. Jadi sebelum saya akhiri, ada satu pengumuman sebagaimana yang berada di bawah ni, sesiapa yang ingin memberi sumbangan untuk Pertubuhan Gabungan Ilmuwan Terengganu iaitu NGO, boleh terus ke bank, RSB Bank, ataupun boleh WhatsApp ke nombor tersebut, nombor di bawah ni. Jadi segala sumbangan didahului dengan ucapan terima kasih, jazakallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala murahkan lagi rezeki kita, insya-Allah. Jadi terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih kepada semua. Insya-Allah kita akan sambung untuk sesi untuk siri 35 pada malam esok, insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita tangguh majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian Terengganu Darul Iman, maju berkah sejahtera. Maju Terengganu, maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariat.